KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Lokman Hakim. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan syariah tingkatan 4 dan seronoknya kita akan bersama dengan seorang ustazah yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Macam biasalah, jom lihat profil ustazah kita hari ini. Bersama dengan kita hari ini Ustazah Siti Rahmah Syahbudin. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Hakim, apa khabar? Alhamdulillah saya pun sihat Ustazah. Baik Ustazah, saya seronok bersama dengan Ustazah hari ini dan lagi seronok kita bersama juga dengan murid-murid yang lain. Boleh ke Ustazah perkenalkan kepada kami Ustazah semua? bawa anak murid Ustazah ni. Boleh Ustazah. Kawan-kawan Hakim ya. Okey, mari kita berkenalan. Bersama kita yang pertama anak murid Ustazah Nur Farihan Najwa. Lambai sikit Najwa. Okey, yang kedua Hesa Sarah. Lambai sikit Hesa. Yang ketiga Tengku Imran Radi. Lambai sikit Radi. Dan yang keempat ialah Haziq bin Hairul Nizam. Lambai sikit Haziq. Segak dan molek murid-murid kita hari ini dan terima kasih juga kepada anda yang menonton dari rumah. Okey Ustazah, apakah topik dan standard pembelajaran kita hari ini? Okey, boleh Ustazah terus mulakan? Boleh Ustazah, silakan. Hakim ya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Anak-anak murid semua sekali lagi bersama Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin atau nama singkatan Ustazah Usrah dalam slot Sukses SPM 2022 dalam mata pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah kod 5228 di mana dalam slot ini kita akan membincangkan membincangkan format dan teknik-teknik menjawab bagi tajuk sejarah perkembangan perundangan Islam, salah satu tajuk bidang sejarah perundangan Islam. Tajuk pertama dalam tingkatan 4 pendidikan syariah Islamiah. Okey, jadi standard pembelajaran ada 6. Yang pertama sekali, menyatakan pengertian perundangan Islam. Yang kedua, menerangkan maqasid perundangan Islam. Yang ketiga, menjelaskan prinsip dan keistimewaan perundangan Islam. Yang keempat, menghuraikan sejarah perkembangan dan sumber perundangan Islam pada zaman. Ada 4 zaman. Zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat, tabi'in dan tadwin. Standard yang kelima, menilai kepentingan perundangan Islam dalam kehidupan dan standard yang terakhir, merumuskan sejarah perundangan Islam untuk diamalkan dalam pelbagai situasi. Seterusnya kita pergi objektif pembelajaran bagi slot Sukses SPM 2022 pada hari ini ada 3 objektif. Yang pertama menyatakan 6 subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk ini dan objektif yang kedua mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 jenis soalan. 3 jenis soalan SPM yang boleh terhasil daripada tajuk sejarah perkembangan perundangan Islam ini dengan jelas dan objektif yang ketiga murid-murid semua dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 teknik menjawab bagi soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk sejarah perkembangan perundangan Islam ini dengan betul Okey, kita pergi kepada subtopik. 6 subtopik yang ada dalam tajuk sejarah perkembangan perundangan Islam ini. Yang pertama ialah pengertian. Pengertian, kita ada 2 pengertian dalam tajuk ini. Yang pertama sekali adalah pengertian perundangan Islam dan yang kedua pengertian maqasid perundangan Islam. Jadi anak murid semua kena hafal lah Kemudian kita masuk kepada maqasid perundangan Islam. Apa dia maqasid perundangan Islam? Kemudian subtopik yang seterusnya prinsip dan keistimewaan perundangan Islam. Apa bezanya dengan perundangan yang bukan Islam? Kemudian subtopik yang keempat sejarah perkembangan
perundangan Islam dan sumber perundangan Islam dalam keempat-empat zaman. Kemudian kita lihat kepentingan perundangan Islam dan subtopik yang terakhir adalah kepentingan sejarah untuk diamalkan dalam pelbagai situasi kehidupan. Kemudian kita pergi kepada subtopik yang utama, yang pertama ya, Hakim. Yang pertama sekali adalah kita lihat pengertian perundangan Islam ya. Pengertian perundangan Islam kita dapat lihat ada dua kategori ya, kategori bahasa iaitu jalan lurus yang menunjukkan kepada kebaikan, dan kategori yang kedua pengertian daripada segi istilah iaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT, iaitu yang ditetapkan ni maksudnya disyariatkan ya kepada umat manusia yang meliputi aspek akidah, syariah, akhlak dan peraturan-peraturan kehidupan yang perlu diyakini, dipatuhi dan diamalkan untuk memberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita cakap pasal perundangan Islam, ialah kalau kita cakap pasal undang-undang ni biasanya yang kita faham adalah peraturan yang bertulis. Ya, peraturan yang bertulis. Tapi kalau kita cakap pasal perundangan Islam, dia adalah segala bentuk hukum hakam. Ya, walaupun dia tidak ada bertulis dalam sesebuah negara, tapi segala hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah. Dan kalau dalam bahasa Islam dia, dalam bahasa agama kita disyariatkan. Segala benda yang kita disyariatkan oleh Allah SWT kepada umat manusia, itulah dia perundangan Islam, dan meliputi segala aspek kehidupan. Dan daripada segi bahasa dan istilah ni, yang mana satu murid-murid kena tumpu. Sebenarnya kena tumpu dua-dua. Tapi kalau untuk sukses SPM, dia lebih mustahak untuk ditumpukan adalah dari segi istilah. Ya, kerana dia lebih panjang. Betul, Okey, pengertian yang kedua adalah maqasid. Ustaz dah cakap tadi kan, dia ada dua istilah yang perlu dikuasai dalam tajuk ini, pengertian perundangan Islam, dan yang kedua maqasid perundangan Islam. Dia dua ya. Dan maqasid perundangan Islam ni, maqasid perundangan Islam dia dalam bahasa Arab dia maqasid syariah nama dia. Ya, maqasid syariah. Maqasid syariah ni dia dari segi bahasa dia ada dua perkataan lah ya. Maqasid perkataan dia lain, syariah perkataan dia lain. Yang bahasa tu boleh baca sendiri, ustazah nak fokus pada yang istilah. Ya, jadi maqasid syariah ni daripada segi istilah maksud dia secara keseluruhannya, implisitnya maksudnya tujuan akhir untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan syariatnya di atas muka bumi, dan ia menjadi pedoman hidup umat manusia. Jadi maqasid ni sebenarnya dia lebih kurang kalau Hakim dengar, kalau anak murid dengar, dia macam lebih kurang macam maksud, betul tak? Betul. Kan maqasid maksud dekat-dekat kan? Macam gitu-gitu kan. Dekat-dekat. Maqasid maksud. Jadi sebenarnya dia lebih memang dia lah tu. Dia lah tu, kawan lah tu, sepupu lah tu kan. Jadi tujuan akhir. Maksud di situ maksudnya tujuan akhir untuk mencapai apa tujuan dia? Mencapai keredaan Allah SWT dengan melaksanakan, macam mana kita nak capai redha Allah? Dengan melaksanakan syariat di atas muka bumi ini selagi kita masih hidup, dan ia menjadi pedoman. Dia macam mana kita nak menjalani hidup ini dengan menjalankan perundangan Islam tadi untuk mencapai maqasid syariah. Ya, itu maksud daripada segi istilah. Okey. Jadi kita pergi kepada, jadi kita tengok pada subtopik pengertian tadi, kita tengoklah kalau soalan takrif pengertian maksud ni, dia jenis dia macam mana dekat dalam SPM ya. Jadi jenis item untuk subtopik pengertian, jenis dia adalah respons terhad. Maksud respons terhad ni murid-murid semua yang dekat Google Meet dengan yang dekat rumah, respons terhad maksudnya jawapan dia mestilah berdasarkan buku teks. Ya, jawapan tu mesti ambil daripada buku teks, jangan ambil daripada buku lain, jangan ambil daripada Google. Ya. Nanti kalau tak sama jangan salahkan ustazah kalau awak dapat tet. Ya. Okey, so konstruk kemahiran apa yang murid-murid perlu guna untuk jawab soalan takrif? Mengingat, kena hafal beb ya. Mengingat dan memahami. Kena faham baru senang nak hafal ya. Jadi teknik untuk menjawab soalan subjektif untuk soalan takrif ni adalah jawab dalam bentuk perenggan. Ya. Jangan jawab dalam bentuk poin lah, dalam bentuk perenggan, kemudian berikan maksud dari segi istilah. Ada dua tadi kan Hakim kan? Dia ada bahasa daripada istilah. Bahasa tu kalau dia tak tulis bahasa, jangan bagi maksud dari segi bahasa. Jangan bagi istilah terus. Ya, jadi jangan ustazah mana satu ustazah, istilah. Ya, dari segi istilah. Dan mesti ada semua kata kunci.
Tadi yang panjang-panjang tu kan. Semua kena bagi. Tak ada diskaun. Okey? Tak ada diskaun. Dibuat dalam satu ayat saja. Tak boleh poin kata kunci 1, poin 1, kata kunci 2 tak boleh. Dia mesti dalam semua 10 top. Gitu ya tulisnya. Okey. So tips daripada Ustazah, sebaiknya gunakan ayat buku teks. Confirm dapat markah. Kemudian buat latihan, padankan maksud dengan istilah untuk memudahkan murid-murid semua menghafal ya. Okey, jadi itu dia punya teknik lah ya. Jadi kita pergilah soalannya. Gitu kan. Ya, jadi untuk soalan takrif pengertian maksud ni seperti mana yang kita semua maklum, dekat syariat Islamiah ni dia ada 2 bahagian, ada 3 bahagian ya. Tapi dia ada 2 jenis, iaitu objektif berbagai bentuk dan subjektif ya. Jadi untuk objektif berbagai bentuk ni dia macam main-main tapi susah. Gitu kan. Okey, jadi untuk soalan isi tempat kosong ya, lengkapkan pernyataan berikut. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT atau disyariatkan kepada umat manusia yang meliputi aspek akidah, syariat, akhlak dan peraturan-peraturan kehidupan yang perlu diyakini, dipatuhi dan diamalkan untuk memberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah maksud. Ceng. Siapa nak jawab? Anak murid Ustazah kat Google Meet. Kalau tanya kat rumah kan mana pula? Okey, Radhi. Ya, silakan Radhi. Maksud dia ialah perundangan Islam. Perundangan Islam ke? Bukan maqasid ni, Radhi? Perundangan Islam, betul? Ya, saya pasti. Betul ke Ustazah? Tengok dia. Betul. Ya, Radhi. betul. Tahniah Radhi. Ya, dapat 1 markah. Alhamdulillah. Ya, A+. Berharga 1 markah tu. Ya, okey. Kita pergi soalan yang kedua. Lengkapkan pernyataan berikut juga. Okey, maksud maqasid syariah ialah, apa tadi kan Ustaz cakap tadi kan, maksud-maksud tu kan. Untuk mencapai keredaan Allah SWT dengan melaksanakan syariatnya di atas muka bumi dan ia menjadi pedoman hidup umat manusia. Okey, apa? Siapa nak jawab? Okey, Najwa. Saya Ustazah. Okey, sila Najwa. Maksud maqasid syariah ialah tujuan akhir untuk mencapai keredaan Allah dan dengan melaksanakan syariatnya di atas muka bumi dan ia menjadi pedoman hidup umat manusia. Ya. Sangat bagus. Mumtaz, Najwa. Tahniah, Yang Najwa. diingat tadi Ustazah cakap kan, tujuan akhir. Okey, kita pergi soalan berbentuk subjektif. Ini menggerunkan sikit ni. Betul. Ya, sebab markah dia pun 2. Jadi macam mana dapat markah 2 penuh ni tadi? Semua kata kunci tu, semua kena masuk kat sini. Okey, kita nak tengok. Apakah pengertian perundangan Islam? Siapa nak jawab ni? Antara Haziq dengan Hesa. Okey, sila angkat tangan. Siapa? Tak nak angkat tangan pula. Mungkin Sarah ke ataupun Haziq, siapa yang nak bantu Ustazah untuk bagi jawapan? Ataupun ada sahabat yang lain boleh bantu? Yelah, antara bukan Haziq atau Hesa pun tak apa. Rodi ke, Najwa ke, siapa boleh bantu? Okey, Ya, tu Haziq, dia silakan. Haziq. Mungkin lag kotnya. Mungkin ada masalah Perundangan sikit. boleh dengar? Boleh, Okey, silakan boleh. Haziq. Okey. Perundangan Islam ialah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah disyariatkan kepada umat manusia yang meliputi aspek akidah, syariah, akhlak dan peraturan-peraturan kehidupan yang perlu diyakini, dipatuhi dan diamalkan untuk memberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Mari kita tengok. Cukup ke tak? Ya, cukup. Ya, Cukup sifat jawapan betul, dia. cukup Ya, sifat. okey. Jadi tengok Ustazah, contoh jawapan yang Ustazah bagi ni. Okey, pertama dia kena ada penyata jawapan yang warna Okey. merah ni. Kemudian tengok ni, semua kata kunci dia kena ada tadi. Warna biru ada 1 kata kunci, warna ungu ni kata kunci yang kedua, warna mustard ni kata kunci yang ketiga dan warna biru ni adalah warna royal blue ni adalah kata kunci yang keempat. Jadi kena Ya. lengkap baru dapat 2 markah. Okey, soalan seterusnya, apakah takrif maqasid syariah? Okey. Hesa boleh jawab Hesa? Okey, sila Hesa. silakan. Maqasid syariah ialah tujuan akhir untuk mencapai keredaan Allah dengan melaksanakan syariatnya di atas muka bumi dan ia menjadi pedoman hidup umat manusia. Okey, mari kita tengok. Ya, cukup sifat juga Ya, jawapan Hesa. tahniah, Tahniah 2 Hesa. markah, ya. Okey, jadi maqasid perundangan Islam ni dia ada 5, Luqman, memelihara agama, hifzuddin, memelihara diri, hifzun nafs, memelihara keturunan dan kehormatan, hifzun nasab, memelihara harta, hifzul mal, memelihara akal, hifzul akal. Jadi Ustazah dah bantu anak-anak murid di rumah membuat akronim ya, DNNMA. Okey. D
din. Din. N, nafs. N yang kedua, nasab. Ya. M, mal. A, akal. Jadi untuk mudah. Sebab dia untuk dia punya trail tu, ini dia punya penerangan ya. Perangan dia nanti pening baca sendiri. Okey. Jadi untuk senarai isi ni, dia respons terhad. Sebab tu Ustazah bantu dengan bagi akronim tadi supaya mudah nak hafal dan ingat jawapan. Sebab jawapan dia yang paling kritikal adalah untuk jawab bahagian A tadi. Sebab nampak di tempat kosong, dan sebenarnya nak bagi jawapan tu susah. Baik Ustazah. Kita nak rehat seketika. Boleh ke Ustazah? Boleh. Kembali selepas ni pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Ustazah Siti Rahmah Syahbudin. Kita belajar tentang pendidikan syariah Islamiah. Okey Ustazah, untuk segmen ini apakah yang akan kita fokuskan? Okey, saya sambung ya Hakim. Boleh Ustazah, silakan. Okey, kita sambung kita fokuskan kepada prinsip perundangan Islam. Kita dah tengok pengertian, kita dah tengok makosid syariah ada 5 di NNMA, kita tengok prinsip perundangan Islam, ada 5 juga murid-murid semua prinsip perundangan Islam. Ustazah pun buatkan akronim untuk anak-anak murid semua ingat. Ustazah jadikan asuruh tanggung ansur. Apa benda tu Ustazah? Okey, mari kita tengok satu-satu. Yang pertama al-adalah. A tu al-adalah iaitu keadilan, prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adamul haraj, iaitu tidak menyusahkan. Susah. Tidak menyusahkanlah. Jangan cakap susah pula. Tidak menyusahkan. Prinsip yang ketiga ruh, menyeluruh ruh atau bahasa Arab dia asyumul. Prinsip yang keempat tanggung, iaitu qillatut taklif, sedikit tanggungjawab. Dan prinsip yang kelima at-tadarruj fit tasyri', ansur, iaitu secara beransur-ansur. Dia punya akronim keseluruhan asuruh tanggung ansur Jadi sedikit penerangannya. Prinsip yang pertama al-adalah, keadilan. Prinsip keadilan iaitu Allah membuat prinsip perundangan Islam ni memang adil, tidak menzalimi sesiapa. Contohnya orang yang mencuri akan dipotong tangan tanpa mengira darjat. Siapa yang mencuri memang kena potong tangan kalau kena syarat Kemudian prinsip yang kedua adamul haraj, tidak menyusahkan. Perundangan Islam peraturan yang tidak membebankan manusia. Contohnya rukhsah dalam ibadat. Seperti contohnya kita musafir, kita boleh melakukan solat qasar dan solat jamak. Jadi kita tak susah nak melakukan solat kan. Kita pun selalu buat kan perkara ini. Kemudian prinsip yang ketiga asyumul, iaitu menyeluruh, iaitu mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia, merangkumi hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar. Kan? Sampai hubungan dengan binatang, hubungan dengan pokok pun Allah atur kita ni kan. Jadi menyeluruh bukan dengan manusia, dengan Allah saja. Betul. Kemudian prinsip perundangan Islam yang keempat, qillatut taklif. Kita ni sebenarnya kalau nak compare, kita nak bandingkan nikmat yang Allah bagi dengan kita ni, sedikit sangatlah Allah suruh kita ni buat benda kan. Betul. Solat pun 5 kali je, bukan 500 kali pun kan. 5 kali je. Nak banding dengan tak payahlah jauh-jauh, dengan oksigen je kita sedut. Betul. 24/7 lah orang kata kan. Dia punya bahasa Jawanya kan. 24/7. Pun tak mampulah nak compare tu kan. Jadi sikit sangat yang kita dipertanggungjawabkan Kemudian prinsip yang kelima at-tadarruj fit tasyri', iaitu beransur-ansur dalam pensyariatan. Contohnya pensyariatan pengharaman minum arak secara berperingkat, iaitu sebanyak 4 peringkat Jadi itu dia prinsip perundangan Islam. Jadi kalau prinsip ni, subtopik prinsip ni murid-murid semua dalam SPM, dia masuk dalam jenis soalan senarai isi. Senarai isi, jadi jenis item dia respons terhad. Respons terhad maksudnya apa? Jawapan dia mesti berdasarkan buku teks. Pandai Lokman Hakim, boleh dapat A+. Amin. Okey. So konstruk kemahiran yang diperlukan untuk jawab soalan ni, mesti kalau dah based on buku teks, mesti kena ingat dan kena faham. Faham untuk mudah kita nak hafal Kemudian teknik untuk jawab soalan subjektif dia kena jawab dalam bentuk point. Ingat, kalau senarai isi pula mesti jawab dalam bentuk point. Tak boleh jawab dalam bentuk perenggan supaya mudah pemeriksa nak tanda jawapan awak dan kenal pasti kehendak soalan.
Kerana untuk prinsip perundungan Islam, kadang-kadang dia akan guna kata tugas nyatakan. Kalau dia guna kata tugas nyatakan, murid-murid semua kena bagi isi sahaja. Jangan bagi huraian panjang-panjang, membazir dakwat. Ya? Kalau dia guna kata tugas jelaskan, bagi ayat lengkap. Ayat lengkap maksudnya apa, Ustazah? Ayat lengkap maksudnya panjang sikit jawapan awak, mesti sekurang-kurangnya 4 patah perkataan. Ya, faham ke faham tu Hakim? Faham Ustazah. Okey kan. So, jadi tips yang Ustazah nak bagi, gunakan akronim tadi, As-Suruh tanggung Ansur untuk bantu anak-anak murid semua ingat untuk jawab soalan prinsip perundangan Islam. Kan ini nak bantu dia ni. Ini tak ada tempat lain ni. Dekat Sukses SPM 22 je Didik TV ni. Gitu kan, promosi lagi. Okey. Ini contoh soalan pelbagai bentuk untuk prinsip perundangan Islam. Lengkapkan pernyataan berikut. Jadi jangan pandang sebelah mata lah isi tempat kosong ni. Alah kacang. Sebenarnya kacang ke kacang? Anak-anak murid semua. Kacang ke kacang? Geleng ke anggur? Kacang Ustazah katanya. Kacang. Dia orang ready sebab Betul. tu kacang ya. Member. Kalau tak ready memang geleng lah ya. Okay. Prinsip perundangan Islam yang menyeluruh mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia, juga sesuai dengan masa, tempat dan keadaan, apa, bangsa dan warna kulit. Siapa nak jawab? Okey. Sila angkat tangan. Siapa nak jawab? Ya, Radi. Silakan Radi. Kalau tak silap saya, jawapan dia ialah tanpa mengira bangsa dan warna kulit. Tanpa mengira Ustazah. bangsa sebab dia menyeluruh. Tanpa mengira. Betul ke Ustazah? Ya, betul. Ya, tahniah Tahniah Radi. Ya Allah, A+. Amin. InsyaAllah, amin. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Subjektif. Ini berdebur ni. Okey. Nyatakan. Ingat ya, kalau nyatakan tadi, kena panjang ke kena pendek? Gitu. Nyatakan 2 prinsip perundangan Islam selain asyumul menyeluruh. 2 markah. Siapa nak jawab? Saya Ustazah. Okey, Najwa. Sila Jadi, Najwa. Untuk nyatakan letak isi sahaja, Mumtaz Najwa. penyata jawapan dia 2 prinsip perundangan Islam selain al-syumul menyeluruh ialah yang pertama al-adalah, keadilan, dan yang kedua adamul huruj, tidak menyusahkan. Betul ke Ustazah? Masya Ya. Allah. Kalau lah macam ni SPM. A+ Ustazah Ya, dalam tangan. Ya, Okey, tahniah. kita tengok pula yang lebih susah sedikit. Jelaskan gitu. Jelaskan. 2 prinsip perundangan Islam. 2 markah juga ni. Okey, Siapa nak siapa? jawab? Haziq, silakan. Confident dia ni. Cepat. Salah siap tu Haziq. Jelaskan ni, so kita kena ayat lengkap. So ayat kita perlu mulakan ayat kita dengan mengambil perkataan daripada soalan. Iaitu Okey. contoh jawapan, 2 prinsip perundangan Islam ialah khilatul taklif. Itu sedikit tanggungjawab di mana pensyariatan yang dipertanggungjawabkan tidak banyak sehingga membebankan kehidupan manusia. Yang kedua, al-tadruj fil tashri' yang bermaksud beransur-ansur. Seperti pengharaman arak yang dilakukan secara berperingkat. Mari kita tengok. Masya Allah. Ya, terbaik. Walaupun nampak macam susah, boleh jawab Ustazah. Ya, insya-Allah, mudah-mudahanlah ya A+. Okey. Kita tengok pula keistimewaan. Subtopik seterusnya keistimewaan perundangan Islam. Okey, yang pertama sekali perundangan Islam ni murid-murid semua dia tidak berubah, iaitu dia kekal hingga tibanya hari kiamat. So Al-Quran tu dia tak akan berubah. Kalau berubah astagfirullahalazim kan. Yang kedua, keistimewaan yang kedua menjaga kemaslahatan manusia. Perundangan Islam ni dia memang menjaga kemaslahatan manusia. Kalau ada isu dia tak jaga kemaslahatan manusia, kita boleh debat. Yeah. Boleh debat ya perkara tu, menolak kemudaratan. Sepatutnya memang menyelesaikan masalah manusia dan membina, bukan itu saja, dan membina dan membentuk umat manusia yang lebih bertamadun tanpa diskriminasi bangsa. Kalau kita lihat sejarah ya Hakim, agama Islamlah yang menghilangkan perhambaan di muka bumi ini ya. Okey, keistimewaan yang ketiga meliputi hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia sesama manusia dan manusia dengan makhluk dan alam seperti mana yang kita telah bincangkan tadi ya. Okey, keistimewaan yang seterusnya. Jadi perundangan Islam ni kalau kita amalkan dia murid-murid semua ada ganjaran di akhirat babe. Kan bagi setiap kepatuhan dan ketaatan sewaktu di dunia. Sebab kadang-kadang ini
berkaitan dengan iman. Ya. Kadang-kadang kita tak nampak. Betul. Kan. Kita macam contoh ustazah ni pakai tutup aurat macam ni kan. Tak nampak pun. Kadang orang kata tak panas ke ustazah. Panas. Siapa kata tak panas? Panas. Tapi kita percaya ya dengan ganjaran di akhirat. Ya. Kemudian keistimewaan yang terakhir, setiap pelaksanaan hukuman Allah SWT semasa di dunia akan mendapat pelepasan hukuman di akhirat. Contohnya siapa yang mencuri di dunia kena potong tangan. Di dunia, maka di akhirat nanti adik boleh bersenang lenang masuk dalam syurga. Tak payah dah kena azab di neraka. Tapi kalau dia mencuri di dunia, tak kena potong tangan kat dunia, maka dia akan diazab di akhirat nanti. Ya, begitulah seterusnya. Ya, okey. Jadi untuk soalan keistimewaan ni, murid-murid semua, dia jenis item respons terbuka. Apa maksud respon terbuka? Maksud respon terbuka adalah jawapan dia tidak mesti ikut buku teks. Kalau nak ikut tadi boleh. Tapi kalau nak ada idea sendiri, tapi ada kaitan yang betul, boleh kita terima. Boleh juga. Boleh, kita boleh terima. Tapi janganlah keluar ni ya. Janganlah keluar apa istilah dia, keluar pagar. Janganlah keluar pagar kan, nanti salah lah kan. Jadi konstruk kemahiran yang diperlukan untuk oleh murid-murid untuk menjawab soalan respon terbuka adalah perlu ingat, perlu faham. Perlu faham juga kan. Ingat tadi kalau nak hafal pun lagi bagus, confirm betul kan. Mengaplikasi, kena faham, kena aplikasi teori pasal perundangan Islam tadi dalam kehidupan seharian dan menganalisis. Menganalisis tu kebaikan-kebaikan perundangan Islam dan diamalkan dalam kehidupan seharian ya. So, jadi teknik untuk menjawab soalan subjektif bagi soalan respon terbuka, contohnya keistimewaan. Jawapan dia mesti dalam bentuk poin dan mesti mengandungi isi dan huraian. Mesti ada dua perkara, dua unsur dalam jawapan murid-murid semua. Dan untuk keistimewaan ni, dia mestilah memberikan ciri baik. Nama pun istimewa. Kalau tak baik tu bukanlah istimewa kan. Betul. Kekuranganlah pula kan pada sesuatu perbuatan atau isu yang dikemukakan. Jadi kalau dia biasanya untuk soalan respon terbuka, biasa dia akan guna kata tugas terangkan ya murid-murid semua. Biasa dia akan guna kata tugas terangkan. Jadi format jawapan anak-anak murid semua mesti isi. Mesti lepas isi itu tambahkan salah satu daripada kata hubung aksu. Aksu ni A tu agar, K tu kerana, S tu supaya, U tu untuk. Salah satu je lah, jangan buat empat. Pening nanti. Ya, buat salah satu je dan huraian. Ya, okey. Okay, ini contohnya. Terangkan dua keistimewaan perundangan Islam. Siapa nak jawab? Okey, siapa sila angkat tangan Okey, cepat? Hesa. Okey, silakan Hesa. Jadi, dua keistimewaan perundangan Islam ialah poin pertama, tidak berubah, kekal hingga tibanya hari kiamat kerana perundangan Islam datang daripada Allah SWT. Jadi poin kedua, setiap pelaksanaan hukuman Allah semasa di dunia akan mendapat pelepasan hukuman di akhirat kerana telah menjalankan perintah Allah. Mari kita tengok jawapan. Ya Allah, tahniah Hesa. Sebab Hesa tadi dia ada isi, dia ada aksu, dia ada huraian. Begitu juga dengan jawapan yang kedua. Jadi lengkap. Dapat markah penuh 4 markah. Tahniah Hesa. Alhamdulillah. Tahniah kepada Hesa atas jawapan. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustazah? Boleh. Saya nak minum Jangan ni, Luqman. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim dan juga Ustazah Siti Rahmah. Setiap perkara ada sejarah, termasuklah perundangan Islam. Jadi apa kata, jom kita dengarkan sejarah perundangan Islam dari Ustazah kita. Silakan Ustazah. Okey, jom Hakim. Kita dengar ya. Sejarah perkembangan perundangan Islam, kita ada 4 zaman untuk dikuasai, bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi kepada zaman sahabat, yang ketiga zaman tabi'in dan yang keempat zaman tabi'in. Jadi apa yang perlu dikuasai dalam setiap zaman ni adalah what happened, kan? Apa yang terjadi kepada perundangan Islam tu? Bagaimana dia berkembang daripada Al-Quran dan Nabi sahaja kepada berapa sumber dia? Macam tu ya. Okey. Kita lihat
Perundangan Islam pada zaman Rasulullah kita bagi pada dua zaman. Yang pertama zaman Mekah. Pada zaman Mekah ni berlangsung selama 13 tahun. Rasulullah SAW apa yang difokuskan dalam 13 tahun ni? Pembentukan akidah, iaitu kepercayaan iman dan memelihara akal pemikiran daripada kepercayaan jahiliah. Nak hilangkan semua kepercayaan jahiliah tu. Contohnya larangan membunuh anak perempuan, berzina dan minum arak. Kemudian setelah berhijrah ke Madinah, berlangsung selama 10 tahun di zaman Madinah, melambangkan kesatuan dan peluasan penyebaran dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah, dan disyariatkan di Madinah inilah baru disyariatkan kewajipan ibadah seperti puasa, zakat dan haji, hudud, qisas dan membayar diat kerana akidah mereka dah kukuh, ya, dah kuat. Okey, kemudian pada zaman sahabat dah mulai berkembang perundangan Islam itu. Apa yang terjadi? Berlakunya pengumpulan ayat Al-Quran dalam bentuk mushaf. Sebelum ini pada zaman Rasulullah ayat Al-Quran ditulis di kulit-kulit kayu, ya, di batu-batu, dan dia tak jadi buku. Itu berpisah-pisah. Pada zaman sahabat dikumpulkan, dan pada zaman Saidina Uthman dijadikan buku, mushaf nama dia, ya. Bukan buku, ya, bukan kitab, mushaf nama dia. Kemudian berlaku ijma' ulama pada masalah baru. Ijma' ulama ni maksudnya adalah persetujuan para sahabat tentang satu masalah itu. Contohnya masalah solat tarawih secara berjamaah sebanyak 20 rakaat di masjid. Ya. Kemudian perkembangan seterusnya, wujud beberapa hukum baru hasil ijtihad para sahabat yang masalah ini tidak berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Yalah, kena fikirlah kan. Bukannya semua masalah berlaku pada zaman Nabi kan, pada zaman sahabat. Jadi adalah wujud beberapa ijtihad. Kemudian perkembangan yang terakhir, lahir fuqaha dalam kalangan sahabat khusus dalam bidang perundangan. Ini adalah perkembangan yang berlaku dalam zaman sahabat. Kemudian pada zaman tabi'in ada 3 perkembangan yang berlaku. Yang pertama, perbincangan masalah fiqh secara meluas. Meluas ni maksudnya di seluruh dunia. Bukan setakat di tanah Arab saja, sampai ke negara China, sampai ke negara Eropah, ya, semua benua. Ya, sebab apa? Islam dah tersebar, ya, ke seluruh alam, ke seluruh dunia, menyebabkan berlakunya khilaf. Orang di Asia berpandangan lain, mazhab Syafi'i lain, mazhab Hanafi lain, mazhab Maliki lain, berdasarkan dalil-dalil mereka pegang lain, hadis yang digunakan lain-lain dan sebagainya, ya. Dan perkembangan yang kedua berlakunya perkembangan dalam periwayatan hadis. Ada hadis yang mereka mula nak meletak status kepada hadis sebab ada golongan munafik menambah hadis Rasulullah SAW. Jadi perlunya lahirnya ramai juga ulama hadis, ya, untuk menentukan status-status hadis ni, ya, murid-murid semua untuk nak menolak hadis-hadis yang direka-reka oleh golongan munafik, ya. Kemudian lahirnya 2 aliran madrasah. Madrasah ini maksudnya aliran yang mengutamakan dalil yang mana. Itu maksud madrasah, ya, iaitu madrasah al-hadis. Ulama yang memegang utama mesti berdasarkan Al-Quran dan hadis sahaja, dan kemudian di Hijaz, Hijaz ni maksudnya Mekah dan Madinah, dan madrasah Ar-Ra'yi, Kufah dan Iraq. Madrasah Ar-Ra'yi ni maksudnya ulama-ulama yang boleh menerima pandangan logik. Boleh menerima pandangan yang berdasarkan adat, berdasarkan uruf, yang selagi tidak melanggar Al-Quran dan hadis. Itu maksudnya, ya. Okey. Kemudian perkembangan perundangan Islam pada zaman tabi'in. Yang pertama, sumber perundangan Islam terbahagi kepada 2, iaitu sumber berdasarkan dalil-dalil yang disepakati dan tidak disepakati. Maksudnya di sini adalah lebih tersusun dan lebih dia jadi lebih nampak macam formal. Ya. Perundangan Islam ni dia lebih kepada jadi ilmu yang dipelajari di sekolah-sekolah, dia lebih jadi kepada formal dan lebih tersusun dan lebih mudah difahami, ya. Sumber yang disepakati dijadikan hujah atau dalil bagi hukum hakam syarak, dan sumber yang tidak disepakati pula kebanyakan fuqaha menjadikannya sebagai hujah dalam perbahasan hukum syarak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Jadi maksudnya yang sumber yang disepakati tadi ada 4 sumber, semuanya ulama menerima. Tapi yang sumber tidak disepakati ni ada ulama tak ada terima, ada ulama yang tak menerima sumber-sumber tadi. Ya, itu ada perkembangan yang berlaku dalam keempat zaman ini, ya. Okey. Untuk soalan sejarah perkembangan, jenis item dia mestilah respons terhad. Sejarah tidak boleh diubah. Konstruk dia mestilah mengingat dan memahami. Jadi teknik untuk menjawab soalan sejarah mesti jawab dalam bentuk poin supaya awak pun senang nak
bagi idea Ya, apa. betul. Pemeriksa baca jawapan awak pun senang nak faham awak cakap apa. Ya, bukan cakap, tulis. Ya. Dan kenal pasti. Sebelum nak bagi jawapan tu, murid-murid semua, awak sendiri kenal pasti zaman yang dikehendaki oleh soalan, baru bagi jawapan. Sebab insya-Allah lah, Ustazah tak rasalah dia akan tanya cerita. Cerita semua kan. Betul. Tahun berapa nak habis kan. Insya-Allah lah dia tak akan tanyalah kan. Jadi identify zaman mana dan bagilah perkembangan ikut zaman yang ditanya ya, dan tulis dalam ayat yang lengkap. Mesti lengkaplah. Dia tak akan tanya guna nyatakan, senaraikanlah, dia tak akan tanya. Dia insya-Allah dia pasti akan guna jelaskan ya. Jadi tulis ayat lengkap mengundang sekurang-kurangnya 4 patah perkataan ya. Okey. Jadi contoh, tapi dia akan ada juga soalan objektif berbagai bentuk. Contoh dia, ni kalau dapat gariskan ni, senang sikitlah hati kan. Antara sebab berlakunya khilaf dalam masalah fikah pada zaman tabi'in ialah perkembangan wilayah Islam yang lebih luas sehingga ke negara China di sebelah timur dan negara mana di sebelah barat. Tapi kalau salah garis, menangis jugalah, hilang satu markah ya. Okey, siapa nak jawab? Jangan salah garis. Okey. Nanti Ustazah jadi kelabu. Aldi, Okey, ya silakan. Radhi. Soalan yang gariskan ni ikut pengetahuan saya lah. Saya akan garis jawapan Sepanyol. Spanyol. Betul ke Ustazah? Tengok sikit jawapannya. Ya, betul. Ya, sebaik betul. Mumtaz, Radhi. Ya, Spanyol. Okey, kita tengok pula soalan subjektif. Inilah yang Ustazah cakap tadi ni. Kena identify zaman mana dulu ya. Jelaskan 2 perkembangan perundangan Islam pada zaman sahabat. Siapa nak jawab? Okey, Najwa. Silakan Najwa. Tadi Ustazah ada cakap untuk soalan jelaskan kena bagi ayat lengkap. Ya, betul. Jadi jawapan dia 2 Mumtaz, perkembangan perundangan Islam pada zaman sahabat ialah yang pertama, berlakunya pengumpulan ayat Al-Quran dalam bentuk mushaf. Dan yang kedua, berlaku ijma' ulama' pada masalah baru. Ya, Okey, betul ke kita Ustazah tengok. jawapannya? Ya, betul. Tahniah Ya, Najwa. kita kena ada penyata jawapan. Kemudian dia mesti 4 patah perkataan. Mumtaz Najwa ya. Okey. Okey, kita tengok ciri khusus perundangan Islam pada zaman tabi'in. Yang pertama, mencapai peringkat kematangan dan kesempurnaan yang merangkumi aspek kehidupan sama ada di dunia dan di akhirat. Jadi ini dia punya klimaks lah. Sekarang ni tak ada dah pembaharuan. Lahir tokoh ulama hadis terkemuka antaranya Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi dan lain-lain. Mereka pakar dalam membincangkan dan membahaskan ilmu hadis, riwayah dan dirayah, ilmu al-jarh wa ta'dil dan sebagainya. Kita dengar pun pening kan? Jadi jangan pening dulu, nanti kita ulang kaji di kelas ya. Kalau kat sini nanti sampai 3 jam tak habis ya. Okey. Kemudian ciri yang seterusnya, lahir ramai tokoh ulama ulung yang mujtahid dengan pelbagai mazhab fikah. Antaranya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Keempat-empat mazhab ni mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tapi jangan salah sangka, ada juga mazhab bukan ahli sunnah yang lahir seperti mazhab Zaidiyah, Imamiyah dan Ibadiyah. Yang ini mazhab bukan ahli sunnah yang lahir ya pada zaman tabi'in. Kemudian ciri khusus pada zaman tabi'in ini pembukuan ilmu dan penterjemahan kitab ilmu fiqh, ilmu tafsir, bahasa Arab, sastra dan as-sunnah telah berkembang dengan pesat pada zaman Abbasiyah. Jadi menjadikan pelbagai disiplin ilmu telah lahir ya pada zaman tabi'in ini. Jadi nampak pendidikan tu lebih formal berlaku ya. Kemudian ciri seterusnya, tercetusnya evolusi keilmuan fikah yang tinggi, kesan daripada perkembangan empayar Islam yang semakin meluas melahirkan pelbagai disiplin ilmu seperti mana Ustazah cakap tadi dan para fuqaha yang berkeupayaan dalam mengistinbat hukum. Jadi ilmu ni dah tersebar. Jadi fuqaha ni bukan lahir daripada orang Arab saja. Dia daripada orang bukan Arab pun ramai. Jadi macam kita sampai kita kat Malaysia pun banyak ulama kan. Ini adalah hasil ya daripada ulama-ulama tabi'in ni ya. Terhasilnya medan perbahasan ilmu fiqh dalam kalangan para ulama, kesan daripada sokongan khalifah kepada para fuqaha. Jadi khalifah menyokong perbahasan ilmu ni jadi menyebabkan diadakan secara besar-besaran. Jadi makin ramai orang menjadi pandai ya dalam bidang fiqh.
Dan ciri terakhir, lahir pelbagai istilah fikah dalam perundangan Islam seperti rukun, syarat, sah, rukhsah, azimah dan lain-lain lagi istilah yang tidak pernah diketahui sebelum ini, menyebabkan kita lebih faham tentang sesuatu ibadah itu, bagaimana ia dilaksanakan. Okey, kita pergi. Soalan ciri khusus ni dia respon terhad, dia kena ingat dan faham sebab dia respon terhad mesti based on buku teks dan dia mesti dalam bentuk point dan mesti dalam ayat yang lengkap kerana dia tengok tadi kan panjang, tak bukan pendek. Jadi ini contoh soalan dia. Lengkapkan pernyataan berikut. Terdapat lebih kurang berapa mazhab ahli sunnah yang lahir pada zaman tabi'in, tetapi sehingga kini hanya berbaki 4 saja yang masyhur. Jadi tadi yang 4 yang saya sebut tu yang masyhur. Yang sebenarnya yang lahir berapa? Berapa mazhab yang lahir dalam zaman tabi'in? Siapa nak bagi jawapan? Ya. Okey, Ya, Haziq. Haziq. Apa jawapannya? Pada pendapat saya terdapat lebih kurang 13 mazhab yang lahir yang terdapat lebih kurang 13 ahli sunnah yang lahir pada zaman tabi'in ini. Ya, 13 mazhab ahli sunnah yang lahir pada zaman tabi'in. Mumtaz, Haziq. Kemudian subjektif. Jelaskan 2 ciri khusus perundangan Islam pada zaman tabi'in. Yang paling panjang tadi tu, siapa nak jawab? Sila-sila. Ya, Hesa. Ya, bagus Hesa, sahut cabaran. Jadi, 2 ciri khusus perundangan Islam pada zaman tabi'in ialah: pertama, terhasil medan perbahasan ilmu fiqah dalam kalangan para ulama, kesan daripada sokongan khalifah kepada para fuqaha. Pada para fuqaha. Okey. Kemudian, okey, tak apa. Yang kedua tu pembukuan ilmu dan pertujuan kitab ilmu fiqh. Okey, yang penting Ustaz nak tengok teknik. Teknik dia betul, ada pernyataan jawapan dan dia lebih 4 patah perkataan. Ni tapi Ustazah, kalau misal kata sampai sini je boleh ke? Terhasil medan perbahasan ilmu fiqh dalam kalangan para fuqaha. Sebenarnya boleh juga sebab dia lebih 4 patah perkataan. Okay. Baik, jadi itulah jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh murid-murid kita. Banyak yang kita belajar di segmen ini dan sekarang kita nak rehat seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersua kembali dalam Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Siti Rahmah Syahbudin. Okey Ustazah, untuk segmen ini kita nak tekankan berkaitan apa Ustazah? Okey, yang segmen keempat ni kita nak tekankan berkaitan sumber perundangan Islam pada empat zaman yang kita dah cerita tadi sejarah dia, ya Luqman Hakim. Okey, jadi kita ada 4 zaman seperti mana yang kita dah bincang tadi. Ada zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in dan zaman tabi'in. Jadi sumber dia ni ada yang sama, ada yang tak sama. Jadi please pay attention carefully. Yang pertama, pada zaman Rasulullah SAW, sumber dia ada 2 sahaja. Yang pertama sekali Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis, iaitu segala perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW. Zaman penyebaran pada zaman Rasulullah ada 2, seperti mana saya terangkan tadi. Ada namanya zaman Mekah, ada namanya zaman Madinah. Kemudian dia sebenarnya kalau ada masalah fikah yang berlaku tu tak ada masalah sangat sebab tanya direct je. Kaunter pertanyaannya memang ada. Ya, zaman Rasulullah. Ada apa-apa tanya Nabi kan. Dia dapat jawapan direct daripada Allah SWT. Ya, tak ada masalah. Okey. Pada zaman sahabat, dia dah berkembang kepada 4 sumber. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijma'. Ijma' ni maksudnya adalah kesemua sahabat bersetuju tentang hukum kepada sesuatu perkara. Contohnya tu solat tarawih sebanyak 20. Pada zaman Nabi ni Nabi buat 8 rakaat je di masjid. Jadi pada zaman sahabat ni kata Saidina Umar, 8 rakaat ni sebab Nabi SAW ni buat solat tarawih rakaat pertama je surah Al-Baqarah. Letih. Surah Al-Baqarah kan. Jadi ya Allah kan. Jadi macam kata Sayyidina Umar dia tak boleh ni kan. Jadi kita buatlah panjang kan 20 rakaat. Jadi tak ada seorang pun sahabat bantah. Itulah ijma' nama dia ya. Okey, yang keempat qiyas. Qiyas ni apa? Qiyas ni sebenarnya macam bahasa Melayu lah, perumpamaan ya. Jadi contoh macam kita kiaskan hukum dadah dengan hukum arak.
Kan arak dah ada hukumnya, jadi kita kiaskan hukum dadah yang dadah tak ada dalam Al-Quran, kan, tak ada dalam hadis. Jadi kita kiaskan dengan hukum arak yang ada dalam Al-Quran. Macam tu ya, itu maksud kias. Okey, jadi sumber perundangan Islam pada zaman tabi'in pun sama juga. Sama pada zaman sahabat, tak ada perbezaan. Ya, jadi senang je nak hafalkan, 4 je. Ya, okey. Kemudian sumber perundangan Islam pada zaman tabi'in, ini kena banyak sikit nak hafal. Tapi yang alhamdulillahnya, yang disepakati ni sama je dengan yang Tak sahabat berubah, dengan tabi'in tadi. Yeah. Jadi kira sekali dah lah tu. Sekali dah lah tu. Yang tidak disepakati inilah yang macam trail sikit dah. Ya. Dia ada masalihul mursalah, dia ada al-istishab, dia ada sadud dara'i', dia ada amal ahli Madinah, ada al-istihsan, syar'un man qablana, qaulus sahabi dan al-uruf wal 'ada. Ya, tapi Ustazah mohon maaf tak dapat menerangkan secara terperinci sebab kita sukses SPM. Kalau dalam slot menengah atas kita boleh terangkan secara terperinci, ya. Tapi untuk kali ni kena hafalah ni ada 6 sumber yang tidak disepakati. Maksud tidak disepakati adalah contoh Imam Hanafi terima al-istihsan sebagai sumber sebagai dalil dalam menetapkan hukum, tapi Imam Syafi'i tak guna. Itu maksud tidak disepakati. Faham ya maksudnya? Okey. Untuk sumber perundangan Islam ni, murid-murid semua, subtopik sumber perundangan Islam, dia termasuk dalam jenis soalan senarai isi. Ya, jadi kalau senarai isi, dia memang jenis item respons terhad. Ya, jadi kalau jenis item respons terhad, maksudnya apa, Luqman? Kena ikut buku, Ustazah. Pandai Luqman. Ya. Jadi dia punya konstruk ialah mengingat dan memahami. Ustazah memang kalau ni tak hafal juga, tak tahulah. Ya, okay. So, teknik dia mesti jawab dalam bentuk poin, jangan perenggan dan kenal pasti dulu zaman yang ditanya. Sebab kita ingat ya tadi murid-murid semua sumber tadi dia ada 4 zaman. Walaupun tadi ada 3 zaman, zaman Rasulullah lain. Ya, jangan pula nanti main letak je kan. Ya. Jadi kena pasti zaman. Dan insya-Allah lah kutub sumber ni dia akan tanya guna kata tugas nyatakan je sebab tak perlulah nak jelaskan panjang-panjang kan. Dia simple je ya. Isi saja. Okey. Okey, ini dia contoh soalan objektif pelbagai bentuk. Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan di bawah. Di dalam kotak tu ada Al-Quran, hadis, kias, X. Ya? Okey. Raja di atas menunjukkan sumber perundangan Islam pada zaman tabi'in. X dalam raja di atas ialah, ya Allah, Tuanku senangnya. Apa jawapannya? Siapa tahu silang kat tangan? Okey, Radhi. Okey. Ya, Radhi. Jawapan dia ialah ijma'. Ijma'. Betul ke Ustazah? Tengok sikit jawapannya. Ya, Betul. Tahniah Mumtaz, Radhi. 1 markah. Ya, okey. Seterusnya, subjektif. Senaraikan 2 sumber yang tidak disepakati pada zaman tabi'in. Dia tak mau yang sepakati, senang sangat. Kita tanya yang tidak disepakati pula. Siapa nak bagi? Ingat tak tadi? Okey. Ya, Najwa. 2 sumber yang tidak disepakati pada zaman tabi'in ialah yang pertama al-musalah al-marsalah dan yang kedua amal ahli Madinah. Betul ke jawapannya Ustazah? Okey, masalah al-mursalah amal ahli Madinah. Betul. Ya, tahniah 2 markah. Ya? Okey, tahniah. Okey, kepentingan. Kita masuk subtopik seterusnya, kepentingan perundangan Islam dalam kehidupan. Yang pertama, memberi penekanan ke arah memperkukuhkan akidah yang sahih agar terbentuk akhlak yang mulia. Jadi pentingnya kita ni dalam hidup kita kena mengamalkan perundangan Islam dalam kehidupan supaya kita lebih mengukuhkan iman kita, akidah iman kita yang sahih. Jadi kita kata kita beriman pada Allah, tapi tak solat macam mana tu? Kan? Sebab tak solat tu berdosalah haram. Kan, meninggal solat haram sebab solat tu wajib. Itu perundangan Islam lah tu. Kan, menunaikan solat tu wajib, itu perundangan Islam. Jadi kita kena kena buat supaya memperkukuhkan iman kita. Ya, menggalakkan. Yang kedua, menggalakkan manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran demi memelihara maqasid syariah.
Jadi maqasid syariah tadi contohnya memelihara agama. Ya. Jadi kalau kita lihat orang buat kemungkaran, contohnya orang minum arak, orang couple lah contoh kan. Jadi kalau ada kita tengoklah kalau budak sekolah ni kan konon-konon lah berkapal lah kan. Jadi kalau ada kawan dia tegur couple kan, dia kata alah kubur lain-lain. Cakap Kubur dekat masing-masing, dia. kan? Sebab kubur lain-lain lah kita tegur. Betul. Kalau kubur sekali boleh backup nanti kan. Ya? Jadi macam tu. So kita mencegah kemungkaran, kita buat tanggungjawab Betul. kita ya. Okey, kemudian kepentingan yang ketiga sesuai dengan naluri dan fitrah manusia kerana ia merupakan kalam Allah yang qat'i. Ya, jadi rasanya Ustazah tak tahulah. Rasa macam contohlah kan. Tak pernah lagi lah kita jumpa macam contoh Islam suruh kita buat baik kan. Islam suruh kita memaafkan. Ustazah tak rasa macam Ustazah sendirilah personal kan tak pernah lagi lah jumpa syariat Islam tu yang macam kejamnya. Hakim betul? pernah ke rasa? Tak pernah Ustazah. Sama tak juga pernah kita. lagi lah kan. Yeah. Kalau ada tu nantilah kita kaji bersama ya. Ya alhamdulillah lah kan sesuai dengan naluri fitrah manusia kan. Betul. Okey, kepentingan yang keempat menjamin kesejahteraan kehidupan yang lebih baik dan sistematik di samping dijadikan pedoman dan ikutan yang sempurna. Jadi kalau kita tengok kat Malaysia ni kan pemimpin kita orang Islam, kita tak pernah tengok bangsa yang tak Islam tu dizalimi. Ya, di mana-mana negara kalau kita tengok yang negara yang pemimpin dia Islam, kita tak pernah dengar lagi ya orang yang bukan Islam tu dianiaya. Betul. Ya, sebab apa? Kita Islam tu memang dia akan ajar benda yang baik saja ya. Kemudian kepentingan kelima mewujudkan keadilan sejagat yang melindungi hak-hak asasi kemanusiaan dalam kehidupan ya. Jadi pentingnya kita melaksanakan perundangan Islam ni kerana kita macam kita cakap tadi perundangan Islam ni dia bukan jaga hubungan kita dengan Allah saja, bukan Betul. jaga hubungan dengan manusia saja, dengan alam pun Allah suruh kita jaga. Tak boleh tebang pokok sembarangan. Tengok kalau ada tebang pokok sembarangan, ada banjir lah, Betul. tanah runtuh lah kan. Semua orang pun tak selamat dah jadinya ya. Jadi kena jaga semua sekali ya. Okey. Kepentingan sejarah pula. Tadi kepentingan perundangan Islam. Ini kepentingan sejarah untuk diamalkan dalam pelbagai situasi. Sebab budak sekarang ni kan Hakim, malaslah sejarah ni, bosanlah. Jangan, kena tahu. Sebab sejarah ni sebenarnya banyak benda kita boleh ambil pengajaran kan. Tu senyum dah Radi kan. Yang pertama, menjaga kemurnian dan kelangsungan Islam sebagai satu cara hidup apabila perundangan Islam diamalkan. Kita kena tahu bagaimana kita dapat melaksanakan ajaran Islam pada hari ini. Kerana ini atas jasa ulama-ulama fuqaha pada zaman sahabat, Betul. pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'in. Mereka berusaha, berijtihad, bermujahadah, bermujtahid, menjadi mujtahid kan, untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, menetapkan status hadis-hadis tu supaya kita faham mana satu sahih, mana satu hasan. Nak tunggu kita ni Allah tak tahulah ya bilanya kan. Ya. Jadi kita berterima kasih sebenarnya ya kerana mereka ini yang membantu kita sebenarnya untuk memahami Islam itu dengan lebih baik ya, menjaga kemaslahatan umum dalam memelihara hak Allah SWT dan hak hamba-hamba tu kita lah manusia ya, memberi pendidikan, pembaharuan dan perlindungan kepada masyarakat daripada bahaya serta mencegah sesuatu perkara sebelum ia berlaku dengan mengaplikasikan sistem perundangan Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Okey, habis dah Ustazah Bebel, kita pergi teknik pula ya. Okey, ya soalan kepentingan ni dia memang respon terbuka. Jika respon terbuka macam saya cakap tadi, dia boleh ambil juga daripada buku teks tapi dia boleh juga difikirkan sendiri oleh anak-anak murid semua. Jadi konstruk yang diperlukan untuk menjawab soalan kepentingan mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Jadi teknik dia mesti jawab dalam bentuk point, mengandungi isi dan huraian. Jadi kepentingan ni apa benda nak bagi kesan baik. Kalau misal kata tak nak hafal lah Ustazah, banyak benda nak hafal. Tadi respon terham banyak sangat kan. Jadi yang ini tak nak hafal lah, penuh sangat dah. Okey, jadi kalau kepentingan bagi kesan baik ya. Ataupun mengemukakan apa yang tersirat yang merupakan pengajaran. Jadi biasanya dia akan gunakan kata tugas terangkan. Jadi letak isi, aksu, salah satu aksu dan huraian. Okey, kita pergi soalan ya. Terangkan dua kepentingan perundangan Islam dalam kehidupan. Okey, siapa nak jawab sila angkat tangan. Ya, Haziq. Silakan Haziq. Dua kepentingan perundangan Islam dalam kehidupan ialah yang pertama, memberikan penekanan ke arah memperkukuhkan akidah yang sahih agar terbentuk akhlak yang mulia. Poin yang kedua, menggalakkan manusia untuk melakukan kebaikan
dan mencegah kemungkaran untuk memelihara maqasid syariah. Okey, mari kita tengok. Okey, ada penyata jawapan, ada isi, okey, ada aksu, ada huraian. 2 markah, betul? Yang jawapan kedua mengatakan manusia, okey, ada isi, ada aksu, ada huraian. Okey, tahniah Haziq. 4 markah. Cukup. Tahniah Haziq. Ya. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Terangkan 2 kepentingan sejarah untuk diamalkan dalam pelbagai situasi. Siapa nak jawab? Okey, seterusnya. Okey, Hesa, silakan. Jadi, 2 kepentingan sejarah untuk diamalkan dalam pelbagai situasi ialah: pertama, menjaga kemurnian dan kelangsungan Islam sebagai satu cara hidup kerana perundangan Islam diamalkan. Kedua, menjaga kemaslahatan umum dalam memelihara hak Allah dan hak hamba agar dapat hidup aman dan damai. Ya, betul ke dalam jawapannya? Alhamdulillah. Dia ambil daripada buku teks. Tapi macam saya cakap tadi boleh, ya. Dia boleh ambil daripada buku teks. Jadi mesti juga kita bagi sebab 4 markah tu 2 markah poin 1, 2 markah poin 2. Jadi 2 markah ni 1 markah untuk isi, 1 markah untuk huraian. Sama juga 2 markah ni 1 markah untuk isi, 1 markah untuk huraian. Okey, tahniah Hesa 4 markah ya. Okey, jadi rumusan untuk sukses kita hari ini ialah kita harapkan dengan slot sukses hari ini murid-murid semua yang ada di Google Meet dan di rumah dapat menyatakan 6 subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk sejarah perkembangan perundangan Islam dengan betul. Murid-murid semua dapat mengenal pasti ya jenis sekurang-kurangnya 3 jenis dan bentuk soalan yang boleh terhasil daripada tajuk sejarah perkembangan perundangan Islam dan dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 teknik menjawab ya. Rasa banyak dah ni kan, bukan 3 je boleh ya. Betul Ustazah. Teknik menjawab bagi soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ustazah Siti Rahmah Syabudin, terima kasih kepada Najwa Sarah Haziq Tengku dan juga anda yang menonton dari rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM